Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 2 bagi subjek RBT, Reka Bentuk dan Teknologi. Bersama saya, Cikgu Rizwan. Baik, hari ini kita akan sambung sesi pembelajaran berkaitan dengan reka bentuk elektronik. Okey, topik bagi hari ini adalah penyambungan liter input dan liter output kepada mikropengawal dan juga menulis pengatur caraan mudah. Okey, kita lihat bagi sesi pengajaran 3 ini, kita akan membuat penyambungan liter input dan liter output kepada mikropengawal. Dan yang kedua itu menulis pengatur caraan mudah berdasarkan penyambungan peranti input dan peranti output. Okey, bagi membuat penyambungan liter input dan liter output kepada mikropengawal, terdapat 3 pecahan subtopik iaitu penyambungan liter elektronik. Yang kedua, contoh penyambungan liter diod pemancar cahaya berkelip pada papan liter elektronik mikropengawal. Dan juga yang ketiga, contoh penyambungan liter lampu kawalan pendera cahaya. Maksudnya kita akan lihat dulu kaedah untuk membuat penyambungan liter elektronik secara asas. Kemudian kita akan lanjutkan dengan dua contoh projek elektronik iaitu projek penyambungan liter diod pemancar cahaya berkelip dan juga penyambungan liter kawalan pendera cahaya. Baik, asasnya bagi sebelum kita membuat penyambungan liter, sebelum ni kita ada bincangkan berkaitan dengan liter simulasi. Okey, liter simulasi yang kita belajar sebelum ni melibatkan liter input dan juga liter output. So, di manakah liter input dan liter output ni yang kita akan pasang? Okey, apabila kita lihat gambar rajah mikropengawal ni, kalau ikutkan sebelum ni kita ada buat gambar rajah blok dan juga gambar rajah liter skematik. So, sepatutnya kita dah boleh anggarkan di mana kedudukan liter input dan juga di liter output. Okey, liter input berada di sebelum mikropengawal, manakala liter output akan berada selepas mikropengawal. So, aturannya begitulah. And then pemasangan bagi liter ni kita akan menggunakan soket, iaitu soket bagi male dan juga female. Okey, ini contoh male dan female kita ada lihat pada kelas sebelum ni. Kemudian sambungan pada papan liter elektronik mikropengawal juga akan melibatkan bahagian-bahagian tertentu iaitu antaranya output digital, input analog, output digital dan juga input analog. So, dua bahagian ni adalah bahagian-bahagian utama. Kalau kita boleh ingat balik pada sesi pembelajaran yang pertama dulu, kita ada belajar berkaitan dengan komponen input iaitu antaranya input digital dan input analog. Manakala untuk output hanya satu saja iaitu output digital. Maksudnya di sini sambungan komponen-komponen sama ada input digital ataupun input analog akan di convert ataupun diubah menjadi output dalam bentuk digital. Okey, so kita tengok macam mana asas untuk membuat penyambungan. Okey, jom kita lihat contoh demo pemasangan plug male dan juga soket female. Okey, ini antara contoh. Pada papan board liter terdapat pin-pin yang telah sedia dibina pada papan board liter. Kemudian kita boleh sambungkan pin-pin ni yang berkaitan ni menggunakan soket plug female. Okey, wire-wire pelompat yang kita guna tu. Okey, soket plug female. Okay, kita boleh sambungkan kepada komponen-komponen yang kita ingin sambungkan. Okey, seterusnya pin-pin ini juga boleh menyambungkan di antara board-board untuk fungsi yang lain dan juga dia ada pin-pin tambahan. Okey, menggunakan antara pin male dan soket female. Thank you. Okey, seterusnya kita lihat langkah-langkah bagi membuat penyambungan liter input dan liter output pada mikropengawal. Okey, langkah yang pertama adalah baca dan fahami lakaran liter skematik. Maksudnya kat sini kita dah belajar macam mana nak membuat lakaran liter skematik yang diwakili oleh simbol-simbol komponen. So, kita baca dan fahamkan liter skematik itu. Dan seterusnya sediakan komponen, peranti, bahan dan papan liter mikropengawal yang diperlukan. So, mengikut projek masing-masing, apa projek yang kita ingin hasilkan, so kita kena senaraikan dan sediakan semua komponen yang terlibat. Okey, yang ketiga, bina liter input dan liter output. Maksudnya kat sini, untuk membina liter input dan liter output ni, kita akan sambungkan semua komponen-komponen yang terlibat dan juga bekalan kuasa kepada papan liter mikropengawal. Okey, yang keempat, sambungkan liter input dan liter output guna wire pelompat soket female dan plug male pada papan liter mikropengawal. So, sebelum ni kita dah tengok cara-cara ataupun kaedah macam mana untuk membuat penyambungan menggunakan wire pelompat soket female dan juga plug male
menggunakan pin pada papan litar mikro pengawal. Okey, yang kelima, pastikan litar input dan litar output dipasang pada plug male yang betul pada papan litar mikro pengawal. Okey, bahagian ini kita akan dibantu oleh bahagian pada kaki-kaki pin pada litar mikro pengawal tu akan ada di maklumat yang telah printed ataupun yang telah ditulis berkaitan dengan nama-nama kaki yang berkaitan. Okey, yang seterusnya yang keenam, semak penyambungan litar yang dilakukan itu berdasarkan litar skematik. Maksudnya kita perlu lihat dan semak balik sambungan yang kita hasilkan sambung pada komponen yang sebenar ni berpandukan kepada litar skematik yang kita telah hasilkan pada awalnya. Okey, so daripada sini kita boleh lihat adakah semua sambungan tepat dan betul ataupun sebaliknya. Jika ada bahagian-bahagian yang salah, so kita boleh betulkan semula mengikut pada litar skematik. Okey, seterusnya. Okey, bagi membuat penyambungan litar elektronik, apa yang kita perlukan di sini ialah, yang utamanya adalah papan litar mikro pengawal. So, papan litar mikro pengawal ni kita telah lihat sebelum ni. Okey, ini antara bahagian-bahagian utama yang kita akan guna untuk membuat penyambungan dengan peranti-peranti input dan output yang kita sediakan. Okey, antaranya yang pertama adalah bekalan kuasa 10 volt ke 12 volt. So, slot kat hujung ni adalah untuk kita hubungkan dengan bekalan kuasa. Kemudian ada satu switch DR dan ESC kat sini. Okey, bilakah kita akan gunakan DR dan bilakah kita akan gunakan ESC? DR ni adalah pada keadaan bila kita mode gantung ke telefon. Maksudnya kita masih menghubungkan papan litar dengan telefon ataupun dengan aplikasi MagneCode di telefon apabila kita membuat ataupun kita mendownload pengatur ceraan masuk ke dalam bot litar. Okey, setelah selesai download pengatur ceraan ke dalam bot litar, kita boleh ubahkan kepada EXE ataupun mod jalan tanpa phone. Maksudnya di sini bot litar akan berfungsi sepenuhnya tanpa ada kaitan dengan fungsi di aplikasi pada telefon. Okey, AIN analog input adalah untuk pendarian analog. So bahagian ni ada 1, 2, 3, 4, 5 ni. 5 slot ni adalah untuk kita hubungkan dengan peranti input analog. Okey, pulse digital out. Okey, bahagian bawah ni untuk penggerak. Kemudian ada modul Bluetooth dan ada slot untuk motor servo dan juga switch on off untuk bekalan kuasa motor. Okey, digital out untuk penggerak. Maksudnya kat sini apa-apa peranti output yang kita akan hubungkan kita boleh slot pasangkan ataupun kita hubungkan di bahagian ni. Kemudian digital in untuk penderia digital. So apa-apa peranti input digital so kita akan hubungkan dekat bahagian ni. Okey, di sini ada penunjuk kuasa LED. Okey, LED ni akan menyala apabila switch bekalan kuasa papan litar ni dihidupkan. Maksudnya bila dihidupkan papan litar mendapat bekalan kuasa, dia akan menyalakan lampu LED. Okey, seterusnya kita lihat beberapa contoh peranti input dan output. Okey, peranti input terbahagi kepada dua seperti mana yang kita telah belajar dalam sesi pembelajaran 1. Okey, peranti input analog contohnya seperti penderia cahaya, penderia jarak dan juga penderia suhu. Okey, ini penderia cahaya, ini penderia jarak, ini adalah penderia suhu. Okey, input digital. Peranti input digital antaranya adalah switch tekan tutup. Okey, ini switch tekan tutup. Switch tekan buka. Switch micro. Okey, ini switch micro. Penderia pergerakan dan juga penderia air. Okey, ini adalah contoh-contoh peranti input yang kita boleh guna pakai dalam projek kita nanti. Kemudian untuk peranti output. Okey, output digital contohnya diod pemancar cahaya, pembas ataupun buzzer, okay, kita ada geganti ataupun relay, ada motor arus terus dan juga lampu LED. Okey, ini semua contoh-contoh peranti yang kita boleh guna pakai dalam projek yang kita ingin hasilkan. Okey, seterusnya kita lihat contoh projek. Okey, contoh penyambungan litar diod pemancar cahaya berkelip pada papan litar elektronik mikro pengawal. Okey, ini adalah contoh penyambungan bekalan kuasa, switch perintah tetap dan juga diod pemancar cahaya. Okey, ini adalah bot litar mikro pengawal. So kat sini kita dapat lihat kita ada switch tekan tutup, kita ada perintah tetap dan juga LED di sini. Kemudian kita ada bateri 12 volt. Okey, macam mana kita nak hubungkan ataupun kita nak pasang penyambungan wire pelompat daripada peranti input kepada bot mikro pengawal. Okey, kat sini kita tengok. Yang pertama adalah bateri 12 volt. Bateri 12 volt ni kita terus sambungkan kepada bahagian
soket bekalan elektrik. Okey. Di sini daripada bateri ni kita terus sambungkan kepada soket bekalan kuasa pada bot litar. Okey, yang kedua switch tekan tutup. Switch tekan tutup, satu kaki kita akan sambungkan kepada pin 5 volt dan satu kaki lagi kita akan sambungkan kepada digital input 1. Okey, switch tekan tutup yang ni. Okey, ada merah, ada kuning ni. Okey. Yang ketiga, perintah tetap 1 kilo ohm. Perintah tetap 1 kilo ohm ni disambungkan bersama daya pemancar cahaya. Maksudnya kat sini, okey, perintah ni telah pun dipasang pada bot litar kecil yang dah hubungkan dengan daya pemancar cahaya. So kat sini kita hanya perlu sambungkan 2 wire daripada bot LED ni kepada bot litar mikro pengawal. Okey, satu kita akan sambungkan kepada digital output 1. Wire berwarna kuning dan wire berwarna hitam ni kita akan sambungkan kepada ground. So, daripada sini dah lengkap semua penyambungan komponen peranti input dan output pada mikro pengawal. Okey, tak susah pun. Okey, kita boleh cuba hasilkan nanti. Seterusnya, yang kedua adalah contoh penyambungan litar lampu kawalan penderia cahaya. Okey, baik. Bagi contoh penyambungan litar lampu kawalan penderia cahaya, so kita akan berpandukan kepada jadual senarai komponen dan juga kaedah sambungan ni berserta dengan gambar rajah bagi penyambungan litar bekalan kuasa penderia cahaya, model geganti dan juga lampu LED 12 volt pada papan litar elektronik mikro pengawal. So kalau kita lihat gambar rajah ni dia nampak agak lebih kompleks berbanding litar yang sebelum tadi. Okey, litar yang tadi tu agak ringkas. So kita tengok senarai satu-satu komponen. Baik, bateri yang pertama bateri 12 volt. Set yang pertama ni kita sambungkan kepada bahagian bekalan kuasa pada bot litar mikro pengawal. Kemudian kita ada lagi satu set bateri 12 volt. Yang ni kita akan sambungkan kepada bahagian bekalan kuasa pada model geganti. Okey, model geganti dan papan litar mikro pengawal ni dia guna bekalan kuasa secara berasingan. Okey, komponen yang ketiga melibatkan penderia cahaya. Penderia cahaya ni adalah peranti input yang kita akan pakai dalam projek ni. So, dia dah disambungkan dengan perintah tetap 10 kilo ohm. Okey, dia ada satu bot kecil dan dia dah pasang secara kekal perintah bersama dengan penderia cahaya. So, kat sini dia ada 3 wire melibatkan 3 kaki iaitu wire merah, hitam dan juga kuning. Okey, wire merah sambungkan kepada pin 5 volt pada papan litar mikro pengawal. Kemudian, wire hitam sambungkan pada ground dan juga wire kuning kita sambungkan kepada analog input 1. Okey, wire-wire, warna-warna wire ni sebenarnya bukan satu ketetapan. Mungkin pada amali yang sebenar nanti mungkin kamu akan gunakan wire yang berlainan warna. Sebab kita ada pelbagai jenis warna dalam wire pelompat. So ini boleh dijadikan sebagai panduan asas. Okey, berpandukan warna dan juga pin-pin yang kita akan sambungkan. Okey, seterusnya model geganti. Model geganti ini melibatkan 3 wire juga, iaitu yang pertama sambungkan kepada 5 volt, pin 5 volt. Yang kedua kepada ground dan juga yang ketiga kepada digital output 1. Dan last sekali peranti yang terlibat adalah LED 12 volt. LED 12 volt ni kita akan sambungkan kepada kaki positif dan negatif pada modul geganti output. Okey. So di sini apa beza dengan litar yang tadi? Litar yang tadi dia tiada geganti. So kita sambungkan terus LED kepada kaki digital output. Okey, tapi bagi litar ni kita gunakan modul geganti ni sebagai switch automatik. So kita akan sambungkan salah satu kaki kepada digital output pada papan mikro pengawal dan juga lampu LED ni baru kita akan sambungkan kepada modul geganti. So dia ada pengantara lah di antara papan litar dan juga output ni komponen output, peranti output. So kita pasangkan modul geganti kat sini. Okey. So jom kita lihat contoh pemasangan. Okey, di sini ada ini adalah penderia cahaya bersama dengan perintah yang hijau kecil ni. Kemudian kita ada papan litar mikro pengawal, magnet code beserta dengan Bluetooth. Yang hijau ni adalah modul geganti dan juga lampu LED. Okey. So, penderia cahaya belum disambungkan. So, kita tengok macam mana untuk sambungkan. Dia ada 3 kaki. Dia ada digital output, 5 volt dan juga ground. So, di sini dia guna wire pelompat yang pelbagai warna. Ada warna putih, hitam dan sebagainya. So, bukan satu ketetapan warna tu. Cuma kita boleh berpandukan kepada labeling ataupun tulisan, okey, di manakah
pinnya, wire berwarna aqua dan kita matchkan ataupun kita padankan dengan pin-pin di papan litar mikro pengawal. Okey, kita cuma perlu pastikan sambungan kita betul pada pin yang sama sepatutnya. Okey, itu contoh membuat penyambungan bagi pendera cahaya pada papan litar board mikro pengawal. Seterusnya adalah proses menghidupkan papan litar. Okey, di sini dia pakai adapter. Terus sambung pada 240 volt dan dia akan reduce kepada 12 volt daripada adapter masuk ke board litar. Okay, kita ada pilihan sama ada kita boleh pakai adapter ni ataupun pakai bateri AA ni. Okay, so yang penting hanya kita dapatkan 12 volt. Okay, kuasa 12 volt. Okay, ini proses untuk memasukkan pengatur caraan. So pengatur caraan ni sama macam kita dah belajar sebelum ni. Untuk mendapatkan arahan-arahan pengatur caraan yang terlibat. So saya teruskan sehingga habis proses memasukkan pengatur caraan. So ada 7 baris arahan pengatur caraan. Seterusnya kita tekan butang run. Di sini terdapat butang download, cancel dan run. So that dia akan ada panduan untuk kita hubungkan dengan mod Bluetooth di papan litar mikro pengawal. So kita lihat, kita dah linkkan, kita tekan butang run. Apabila kita tekan butang run, modul Bluetooth ni dia akan berhubung dengan telefon. Dia akan linkkan dia. So kita akan nampak dia punya ID, number ID. So kita pilih dan masukkan password. 1, 2, 3, 4. Bila kita masukkan password, maksudnya aplikasi arahan yang kita dah buat programming pengatur caraan itu dia dah aktif di board litar. So secara langsung lampu terus menyala. Dapat dilihat bila pendera cahaya mengesan kehadiran cahaya ataupun sebaliknya dia akan nyala dan offkan lampu LED 12 volt. Alright, seterusnya kita lihat pula topik yang kedua, iaitu menulis pengatur caraan mudah berdasarkan penyambungan litar input dan litar output. Apakah yang dimaksudkan dengan pengatur caraan? Pengatur caraan ialah satu set tata cara arahan kepada mikro pengawal untuk memproses isyarat input dan hasilkan isyarat output untuk laksanakan arahan. So seterusnya kita tengok fungsi asas arahan atau cara perisian, iaitu yang pertama, kita perlu buka perisian Magneco M10 yang telah kita download sebelum ni dalam perkakasan Android kita. Kemudian yang kedua, apabila simbol tambah ataupun simbol plus ditekan, paparan arahan akan kelihatan pada skrin. Ini contoh paparan arahan yang akan terpapar pada skrin. Ini semua adalah kumpulan-kumpulan arahan yang terkandung arahan-arahan yang lain dalam pelbagai fungsi. Ini contoh bagi controller input dan output. Terdapat digital out 1 on. Fungsinya adalah arahan hidupkan atau matikan digital out 1. On ataupun off. Kalau on, hidupkan; off, matikan. Read controller fungsinya untuk membaca semua nilai peranti input daripada papan litar elektronik. Kemudian kita ada arahan and if. And if ni adalah bertujuan untuk menamatkan arahan if. Dan juga if C analog input 1 sama dengan kosong. Apa yang dimaksudkan? Jika nilai pendera peranti input analog yang digunakan pada papan litar sepadan dengan syarat yang telah ditetapkan. Contohnya, if C A in 1 sama dengan kosong, jika isyarat sepadan, isyarat akan diproses. So kat sini kita tengok, ini sama ada kosong ataupun 1. So isyarat digital ni iaitu kosong, off, 1, on. So kita boleh ubah sesuai, kita akan tukarkan arahan-arahan ni mengikut
kehendak dan kesesuaian fungsi. Okey, seterusnya dalam other terdapat go to one. Okey, go to one ni untuk memberi arahan untuk balik kepada barisan arahan yang pertama untuk ulang semula fungsi. Okey, diletakkan pada akhir pengatur caraan untuk melengkapkan pengatur caraan. Timer 1 second. Okey, timer 1 second ni juga boleh diubah sesuai mengikut selang masa yang kita perlukan. Dan last sekali, note digunakan untuk menulis catatan pengatur caraan yang dibina. So, ini kita dah pernah lihat dalam pembelajaran yang sebelum ni. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, fungsi asas arahan atau cara perisian. So, bila kita buka aplikasi MagnaCode, kita tekan butang, tiga titik ni. So, dia akan terpapar fungsi-fungsi dan simbol bagi menu-menu yang berkaitan. Okey, yang pertama, run. Run berfungsi memindahkan pengatur caraan kepada papan litar elektronik mikro pengawal. Maksudnya kita nak pindahkan pengatur caraan yang kita buat pada telefon supaya masuk ke dalam papan litar mikro pengawal. Okey, clear all berfungsi untuk memadamkan semua pengatur caraan yang telah kita bina. Kemudian open project berfungsi untuk mencapai balik projek pengatur caraan yang telah kita simpan ataupun kita save sebelumnya. Okey, delete berfungsi save project berfungsi untuk menyimpan pengatur caraan dan delete berfungsi untuk memadamkan semua projek pengatur caraan yang telah disimpan. So, ini menu-menu ni akan terdapat pada butang simbol 3 titik ni. So, kita tengok cara untuk masukkan, memadam dan membuat sesuai arahan atau cara. So, okey, bila kita buka aplikasi MagnaCode, okay, yang pertama semestinya kita akan tekan butang tambah. Okey, tekan butang plus. So, kita boleh pilih sama ada nak berwarna ataupun black and white. So, kita boleh tekan kumpulan arahan dan pilih arahan yang kita perlukan. Okey, tekan right command edit. Okey, dan kita senarai. Kemudian kita boleh pilih lagi arahan-arahan lain yang diperlukan. Okey, sebagai contoh, kita pilih salah satu button A1 show on. Okey, tekan lama-lama dan command edit. So, kita balik ke home dan kita akan dapat senarai arahan yang kita pilih. Okey, di sini kita boleh ubah sesuai dengan copy, membuat salinan untuk arahan untuk kita duplicate arahan yang sama. Okey, ini pun sama, kita klik kanan. Okey, kita boleh copy dan kita boleh paste mengikut keperluan yang kita hendaki. Okey, seterusnya apa yang kita boleh buat dengan arahan-arahan ni, kita boleh tekan lama-lama, kita boleh ubah sesuai. Okey, daripada digital out 1 kita boleh ubah kepada digital out 2 dan sebagainya, on ataupun off, dan kita update. Okey, so kita boleh ubah sesuai arahan di sini. Kemudian kita boleh aturkan sama ada kedudukannya di bawah ataupun di atas menggunakan anak panah, arrow atas dan bawah ni. Okey, button show A1 show on, kita boleh ubah sesuai kepada button A2 dan off dan sebagainya. So, kita update, kita akan dapatlah mengikut keperluan arahan pengatur caraan yang kita hendaki. Okay, juga boleh gerakkan atas dan bawah. Okay, seterusnya kita boleh cut, okay, dan juga paste semula, okay, untuk ubah kedudukan, dan juga kita boleh delete. So, nak delete kita tekan butang terus sampah tu. Okey, so dia akan delete lah semua arahan-arahan mana yang tidak perlu. So, di sini boleh delete, share, copy, paste dan sebagainya. So, select all dan kita boleh delete. So, terpadamkan semua arahan. Okey, select all dan delete. So, itulah cara-cara untuk memasukkan, memadam dan mengubah sesuai arahan atau cara pada aplikasi MagnaCode. Okey, seterusnya kita lihat contoh projek. Okey, cara-cara menulis pengatur caraan mudah untuk projek LED berkelip selang 2 saat. Okey, yang pertama, peringkat yang pertama kita hasilkan dulu carta alih fungsi LED berkelip selang 2 saat. Daripada carta alih kita boleh lihat proses kefungsian projek tersebut, iaitu yang pertama dia bermula LED menyala, kemudian tunggu 2 saat, LED padam, tunggu 2 saat dan tamat. Okay, ini adalah proses carta alih untuk proses
fungsi LED berkelip selang 2 saat. Kemudian kita boleh hasilkan litar simulasi. Okey, litar simulasi ni sekali kita tengok. Kemudian yang ketiga, kita akan masukkan arahan atau cara ke dalam aplikasi Magnecode. Okey, so ini adalah proses di mana persediaan sebelum kita download arahan pengatur jalan kepada board litar. Okey, so kita tengok proses yang pertama. Okey, kita buka aplikasi Magnecode. Okey, and then kita klik butang kanan, kita akan hasilkan litar simulasi ni. So kita pilih simulator. Okey, ambil plus dan kita pilih simbol bagi caret. Okey, caret board. Okey, papan caret ni mewakili mikro pengawal. Kemudian kita perlukan LED. Okey, kita pilih LED 1. Okey, kita boleh ubah kedudukan LED. Seterusnya kita perlukan ground. Okey, kita pilih simbol ground. Okey, kita ubah kedudukan. Okey, ubah kedudukan bagi pada kedudukan yang kemas untuk kita link ataupun sambungkan ground dan juga LED. Okey, next kita akan sambungkan kaki LED in kepada digital output 1 dan juga kita sambungkan kaki ground pada LED. Okey, so siap litar simulasi bagi sambungan LED dan mikro pengawal. Okey, next. Okey, kita balik kepada halaman home. Kita akan masukkan arahan atau cara. So kita balik kepada kumpulan-kumpulan arahan. Apa yang kita perlukan kat sini, yang pertama adalah node. Okey, kita ambil dekat mana node. Digital output 1 on. Okey, timer 2 second. Kita copy dan paste. Okey, so cara yang cepat dan mudah, kita boleh copy dan paste sebab arahannya adalah arahan yang sama. Okey, kita boleh ubah timer 1 second ni kepada 2 second. Okey, ubah kepada 2, masukkan nilai 2. Kemudian digital out 1 on, timer 2 second, dan yang ketiga, baris ketiga, timer 2 second off. Okey, kita ubahkan kepada off dan update. Kemudian nombor baris yang keempat, timer 2 second. Okey, dan seterusnya go to 1. Okay, go to 1. So kat sini dekat dalam senarai ni ada 6 baris termasuk node LED selang berkelip selang 2 saat. So kat sini saya terus masukkan arahan atau caraan. So saya tak ada node kat sini, sudah jadi 5 lah. Okey, kita klik untuk tengok simulasi litar tadi berfungsi ataupun tak. Kita run simulation. Okey, so kita akan dapat selang 2 saat dia akan berkelip, nyala dan padam. Okey, itu kaedah untuk kita hasilkan litar simulasi dan masukkan arahan atau cara. Kemudian kita boleh test. Alright. Okey, seterusnya kita lihat contoh projek yang kedua, iaitu LED berkelip dengan switch tekan tutup. Okey, proses yang sama macam tadi. Kita bermula dengan penghasilan carta alir
fungsi LED berkelip dengan switch tekan tutup. Okey, yang pertama ia bermula dan switch ditekan. LED menyala, tunggu 1 saat, switch dilepaskan, LED padam, tunggu 1 saat dan tamat. So ini adalah menunjukkan proses bagaimana projek itu akan berfungsi. Okey, yang kedua kita akan hasilkan litar simulasi melibatkan simbol caret, board, LED, ground dan juga switch. Simbol bagi switch tekan tutup. Okey. So ini antara pengatur caraan yang kita akan masukkan untuk dapatkan fungsi. So kita akan lihat proses penghasilan pengatur caraan bagi LED berkelip dengan switch tekan tutup. Okey. So yang pertama, bila kita buka aplikasi MagicCode, pada halaman home kita akan klik simulator. Edit circuit ni kita akan pilih simbol. Okey, plus kita akan pilih simbol caret. Board ni mewakili mikro pengawal. Okey, next kita perlukan LED. Okey, satu LED. So kita letakkan pada kedudukan yang lebih kemas. Okey, seterusnya kita perlukan ground. Okey, kita akan ubah kedudukan ground supaya lebih kemas dan mudah disambung dengan LED. Alright. Next kita perlukan switch tekan tutup. Okey, tekan plus kan kita cari simbol bagi switch tekan tutup. Okey. Okey, klik dan kita akan dapat switch tekan tutup. Okey, kemudian kita akan hubungkan semua komponen-komponen yang terlibat dengan mikro pengawal. Okey, 5 volt. Saya dah terlupa tadi ada satu 5 volt. Simbol bekalan kuasa 5 volt DC, direct current. Okey. Kita akan letakkan pada kedudukan yang lebih kemas. Okey, dan kita akan hubungkan semua komponen yang terlibat. Okey. Digital input 1 kita akan sambungkan kepada satu kaki switch tekan tutup, kemudian satu lagi kaki switch tekan tutup kita akan sambungkan kepada bekalan kuasa 5 volt. Alright, and then digital output 1 kita akan sambungkan kepada kaki in LED, kemudian kita akan sambungkan ground pada kaki LED. Okey, lengkap litar simulasi bagi LED berkelip dengan switch tekan tutup. Okey, tak susah pun, ringkas ya. Okey, next proses seterusnya kita akan masukkan pengatur caraan. Setelah setiap litar simulasi ini okey dah ready, kita boleh masukkan pengatur caraan untuk kita tengok fungsi semua komponen tersebut. Okey, back to home. Kemudian kita akan ambil simbol plus, kita akan masukkan baris yang pertama iaitu node. Okey, node-nya adalah LED berkelip. So tekan lama-lama dan kita masukkan node yang berkaitan. Okey, LED berkelip dan kita update. Okey, LED berkelip dengan kawalan switch. Baris yang kedua read controller. Okey, read controller. Okey, kita pilih. Dah ada baris yang kedua settle. Baris yang ketiga tambah lagi. Okey, kita tambah lagi baris yang ketiga if C digital input 1 sama dengan 1. Okey, kat mana? If C, alright. Okey, dapat baris yang ketiga if C digital input 1 sama dengan 1. Baris yang keempat digital output 1 on. Digital output 1 on. Kat mana? Di out 1 on. Okey, ada kat dalam controller. Okey, settle baris yang keempat. Baris yang kelima timer 1 second. Timer 1 saat. Okey, ada dekat dalam ada. Okey, add. Baris yang kelima. Baris yang keenam digital out 1 off. Digital out 1 off ada dekat dalam controller.
Okey, kita akan pilih digital out 1 on, kemudian kita back to home. Kita akan ubah STROI menjadi off. Tekan lama-lama. Okey, ubahkan kepada off dan update. Alright. Okey, settle baris yang ke-6. Baris yang ke-7, timer 1 saat. Okey, seperti biasa tambahkan baris yang ke-7, settle. Baris yang ke-8, go to 4. Okey, ada dekat dalam ada. Go to 1. Okey, kita akan pilih go to 1. Kemudian kita akan ubah STROI, patah balik ke baris yang ke-4. So, akan jadi go to 4. Okey, yang ke-9, and if ada kat mana? And if ada dekat controller. No, dekat decision. And if baris yang ke-9, okey. Dan baris yang ke-10 last sekali go to 1. Okey, ini pengakhiran untuk dia ulang balik kepada baris yang pertama. Go to 1. So lengkap 10 baris pengatur caraan untuk kita lihat fungsi litas simulasi yang kita buat tadi. Okey, kita boleh semak kedudukan setiap satu arahan. Okey, jika semua tepat, dan langkah seterusnya kita boleh tekan 3 titik, kita akan simulator. Kemudian kita tekan lagi 3 titik, kita akan run simulation. Okey, bila kita run simulation, okey, switch belum ditekan, lampu tak menyala. Bila kita tekan switch, lampu akan menyala dan berkelip selang 1 saat. Okey, boleh nampak lampu akan menyala selang 1 saat. Okey, kita tekan. Okey, dia akan berkelip dengan selang masa 1 saat. Okey, stop simulation. Okey, itu adalah proses yang kita dah siap ready untuk kita upload pengatur caraan masuk ke dalam bot Lita Micro Pengawal. Okey, so langkah seterusnya adalah langkah menulis pengatur caraan dan memindahkannya kepada Micro Pengawal. So pada halaman home, tekan simbol plus untuk membuka halaman add dan memaparkan arahan menu arahan. Yang kedua, kita masukkan arahan atau cara ke dalam perisian pemprosesan macam kita lihat tadi. Yang ketiga, kita hidupkan switch papan litar elektronik on. LED akan berkelip menandakan papan litar telah on. Okey, yang keempat, pastikan Bluetooth pada papan litar telah on dan kenal pasti ID modul Bluetooth yang digunakan. Okey, kita tekan run dan semak arahan paparan dan tekan OK. ID modul Bluetooth akan dipaparkan. So bila kita lihat ID modul Bluetooth yang number yang dekat papan litar tu sepadan dengan yang papar daripada handphone ataupun telefon kita tu, okey, kita akan klik OK. And then klik ID modul Bluetooth yang dipaparkan pada peranti Android dan masukkan PIN. Password dia 1234. Kemudian tekan switch dan LED akan berkelip sehingga bekalan kuasa atau pengatur caraan pada tablet atau telefon dimatikan. Okey, ini adalah proses langkah daripada kita masukkan pengatur caraan sampailah kita download kepada papan litar Micro Pengawal. Okey, so itu sahaja untuk kelas kali ini. So kita akan berjumpa lagi di sesi pembelajaran seterusnya. Terima kasih.